Tafsir Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 5 hingga 7. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat 5. Demikianlah mereka mendapat hidayah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah satu-satu jalan menuju hidayah dan keberuntungan. Pentafsiran ayat-ayat 6 hingga ayat 7. Gambaran yang kedua ialah gambaran golongan orang-orang kafir. Ia menggambarkan sifat-sifat asas kekafiran di setiap tempat dan zaman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau memberi amaran kepada mereka atau tidak memberi amaran, mereka tetap tidak beriman. Allah telah meterikan hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka diliputi selaput, dan untuk mereka azab yang amat besar. Ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah. Di sini kita dapati pula satu tandingan yang setimpal di antara gambaran orang-orang yang bertakwa dengan gambaran orang-orang kafir. Jika Al-Quran itu sendiri menjadi hidayah kepada para muttaqin, maka kepada orang yang kafir persoalan sama, ada mereka diberi amaran dan tidak diberi amaran adalah sama sahaja. Pada kelompok para muttaqin, jendela-jendela terbuka di dalam jiwa mereka. Hubungan-hubungan mengikatkan mereka dengan alam al-wujud dan dengan Allah pencipta alam al-wujud, mengikat mereka dengan yang zahir dan dengan yang batin, dengan yang gaib dan dengan yang hadir semuanya. Tetapi pada kelompok orang-orang kafir, jendela-jendela itu tertutup dan semua hubungan yang kukuh itu terputus di sini. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah meterikan hati mereka dan pendengaran mereka. Allah meterikan semuanya, dan kerana itu hakikat hidayat dan gemanya tidak sampai kepada mereka. Wa ala absarihim ghisawah, dan penglihatan mereka diliputi selaput. Oleh itu tiada nur dan tiada hidayah yang dapat dilihat oleh mereka. Allah telah menutup hati pendengaran dan penglihatan mereka sebagai balasan yang setimpal terhadap sikap mereka yang tidak mempeduli amaran, sehingga sama sahaja kepada mereka sama ada diberi amaran atau tidak diberi amaran. Itulah gambaran yang pejal, gelap dan beku. Dan harakat yang tetap dan tegas itu tergambar pula harakat pemeterian dan penutupan hati, pendengaran dan penglihatan. Walahum azabun azim, dan untuk mereka azab yang amat besar. Ayat ke-7. Inilah kesudahan yang wajar bagi kekafiran yang degil, yang enggan menerima amaran. Malah sama sahaja kepada mereka, sama ada diberi amaran atau tidak diberi amaran. Sebagaimana tabiat mereka yang buta dan degil itu diketahui oleh Allah. Di bahagian yang
Sejurusnya adalah pentafsiran ayat-ayat 8 hingga 16. Kemudian kita berpindah pula bersama ayat-ayat berikut kepada gambaran atau contoh yang ketiga. Gambaran ini tidak sejernih dan tidak sebagus gambaran yang pertama, dan tidak pula segelap dan sekasar gambaran yang kedua. Tetapi ia mempunyai sifat mengelak dan menghilangkan diri dari pandangan mata. Ia kadang-kadang tersembunyi dan kadang-kadang muncul di tengah terang. Itulah gambaran orang-orang munafikin. Ayat 8 hingga 16. Di antara manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, sedangkan sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman, sedangkan sebenarnya mereka tidak menipu melainkan diri sendiri. Tetapi mereka sedar di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan untuk mereka disediakan azab yang amat pedih kerana mereka berdusta. Dan apabila mereka dinasihatkan, janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah sebenarnya orang-orang yang melakukan kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Dan apabila mereka diseru, berimanlah kamu sebagaimana berimannya orang-orang yang lain, mereka menjawab, patutkah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Ketahuilah, sesungguhnya merekalah yang sebenarnya orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka menemui orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami juga telah beriman. Dan apabila mereka pergi secara rahsia kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kamu. Kami hanya mempersendakan orang yang beriman sahaja. Allah membalas sendaan mereka terhadap mereka dan membiarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Maka tentulah perniagaan mereka tidak akan beruntung, dan tentulah mereka tidak akan mendapat hidayah. Ayat 8 hingga ayat 16 Surah Al-Baqarah. Inilah gambaran munafikun yang wujud di Madinah. Tetapi apabila kita jangkaui batas zaman dan ruang, kita dapati gambaran ini adalah suatu contoh yang sentiasa berulang di dalam semua generasi manusia sampai sekarang. Kita dapati jenis munafikun ini di kalangan atasan yang tidak mempunyai keberanian untuk menentang kebenaran secara terbuka dan terus terang. Dan dalam masa yang sama juga, mereka meletakkan diri mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dari orang ramai, juga lebih tinggi dari taraf kefahaman dan pemikiran orang ramai dalam memikirkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kami ingin mentafsirkan nas-nas ini tidak terikat dengan hubungan sejarahnya, iaitu selaku nas yang ditujukan kepada semua golongan munafikun di setiap generasi dan kepada jiwa manusia yang wujud dalam setiap generasi. Psikologi kaum munafikun. Mereka mendakwa beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka adalah orang-orang yang bermuka dua, yang tidak berani menunjukkan keingkaran mereka dan melahirkan perasaan mereka secara terus terang apabila berdepan dengan orang-orang yang beriman. Mereka menyangka diri mereka cerdik, pintar dan berkebolehan, menipu orang yang lurus dan jujur. Tetapi Al-Quran menerangkan hakikat perbuatan mereka itu, iaitu mereka bukan sahaja hendak menipu orang-orang yang beriman, malah mereka juga mahu menipu Allah atau cuba menipunya.
yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang seumpamanya, kita berdepan dengan satu hakikat yang besar dan berdepan dengan limpah kurnia Allah yang Maha Pemurah. Satu hakikat yang sentiasa ditegas dan dijelaskan oleh Al-Quran, iaitu hakikat hubungan yang rapat di antara Allah dengan para mukminun. Allah jadikan barisan mereka sebagai barisannya, urusan mereka sebagai urusannya, dan masalah mereka sebagai masalahnya. Allah memaut mereka kepadanya dan meletakkan mereka di bawah naungannya. Allah jadikan musuh mereka sebagai musuhnya dan tipu daya yang ditujukan kepada mereka sebagai tipu daya yang ditujukan kepadanya. Itulah limpah kurnia Allah yang maha tinggi dan maha mulia, iaitu limpah kurnia yang mengangkatkan darjah dan hakikat para mukminin ke tahap yang amat tinggi. Itulah limpah kurnia yang menyarankan bahawa hakikat keimanan di alam ini adalah sebesar-besar dan semulia-mulia hakikat. Itulah limpah kurnia yang mencurahkan ketenangan dan ketenteraman yang tidak terbatas ke dalam hati orang-orang yang beriman apabila mereka melihat Allah menjadikan persoalan mereka sebagai persoalannya, perjuangan mereka sebagai perjuangannya, dan musuh mereka sebagai musuhnya. Allah menarik mereka ke dalam barisannya dan mengangkatkan mereka di sampingnya. Kini apakah lagi ertinya manusia munafikun yang kerdil itu, dan apakah ertinya tipu daya dan gangguan mereka yang kecil itu. Nas ini juga sekaligus merupakan satu ancaman yang ngeri kepada orang-orang yang hendak menipu dan menindas para mukminin. Ia mengancam mereka bahawa perjuangan mereka bukannya menentang para mukminin sahaja, malah menentang Allah yang maha gagah perkasa. Mereka sebenarnya memerangi Allah apabila mereka memerangi hamba-hamba kesayangan Allah. Mereka mendedahkan diri mereka kepada kemurkaan Allah apabila mereka melakukan percubaan mereka yang keji menentang para mukminin. Hakikat ini wajar dimenungi oleh orang-orang yang beriman supaya mereka tenteram, teguh keyakinan dan terus berjuang tanpa menghiraukan tipu daya dan gangguan-gangguan dari musuh mereka yang jahat. Ia juga wajar dimenungi oleh musuh-musuh para mukminin supaya mereka menaruh kebimbangan dan mengenal siapakah yang sebenarnya yang diperangi mereka apabila mereka menentang para mukminin itu. Sekarang, marilah kita kembali kepada orang-orang yang mahu menipu Allah dan orang-orang yang beriman yang berpura-pura mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, dengan sangkaan di dalam hati mereka bahawa mereka telah menunjuk kecerdikan dan kepintaran, tetapi sebelum habis ayat itu, mereka telah dicurahkan dengan sendaan yang tajam. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ayat ke-9. Sedangkan sebenarnya mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sedar. Mereka begitu lalai dan cuai sehingga mereka menipu diri sendiri di luar kesedaran mereka. Sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan penipuan yang dilakukan mereka. Sementara para mukminin pula, mereka tetap berada di bawah naungan Allah dan dialah yang memelihara mereka dari penipuan yang keji itu. Adapun kaum munafikun yang lalai itu, mereka telah menipu diri sendiri apabila mereka menyangka telah mendapat keuntungan dengan sikap muka dua itu dan dapat menyelamatkan diri mereka dari akibat buruk jika mereka menunjukkan kekafiran mereka secara terus terang pada orang-orang yang beriman. Sedangkan sebenarnya dalam waktu yang sama,
Mereka telah membinasakan diri mereka dengan kekufuran yang disembunyikan mereka dan dengan nifak yang ditunjukkan mereka. Mereka telah membawa diri mereka kepada kesudahan yang amat buruk. Tetapi mengapa kaum munafikun bertindak begitu? Mengapa mereka melakukan penipuan itu? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka adalah penyakit. Rupanya di dalam tabiat dan hati mereka ada penyakit. Dan penyakit inilah yang menyesatkan mereka dari jalan yang terang dan lurus, dan menjadikan mereka wajar menerima balasan Allah yang menambahkan lagi penyakit yang sedang dideritai mereka itu. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Penyakit menimbulkan penyakit. Penyelewengan dan kesesatan bermula dari sedikit, kemudian ia semakin membuka luas dan bertambah banyak, dan pada setiap langkah. Itulah undang-undang yang tidak pernah mungkir, iaitu undang-undang Allah pada segala sesuatu, pada segala keadaan dan kedudukan, dan pada segala perasaan dan tingkah laku. Oleh itu, mereka tetap menuju pada satu akibat kesudahan yang dimaklumi umum, iaitu akibat kesudahan yang wajar diterima oleh orang-orang yang tergamak menipu Allah dan para mukminin. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan untuk mereka azab yang amat pedih kerana mereka berdusta. Ayat 10. Ada lagi satu sifat dari sifat-sifat kaum munafikun, terutama dari pembesar-pembesar mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan kuasa di kalangan kaum mereka di zaman permulaan hijrah, seperti Abdullah bin Ubay ibn Salul. Sifat ini ialah sifat degil dan membela kejahatan dan kerosakan yang dilakukan mereka. Juga sifat menunjukkan takbur apabila mereka merasa aman dari dihukum terhadap kerosakan yang dilakukan mereka. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila mereka dinasihatkan, janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah sesungguhnya merekalah yang sebenarnya orang-orang yang melakukan kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Ayat 11 dan ayat 12. Mereka tidak berhenti setakat berbohong dan menipu saja. Malah mereka menambahkan pula dengan sifat angkuh dan mendabik dada. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dinasihatkan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi, mereka tidak berpada dengan sekadar menolak tuduhan membuat kerosakan itu. Malah mereka melewati kepada batas takbur dan membela kejahatan mereka. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 11. Orang-orang yang melakukan kerosakan yang sangat buruk kemudian membela diri dan mengaku sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan adalah amat ramai di setiap zaman, terutama zaman sekarang. Mereka berkata begitu kerana neraca-neraca pertimbangan di tangan mereka telah rosak. Apabila neraca keikhlasan telah rosak di dalam hati seseorang, maka segala neraca dan nilai-nilai yang lain akan turut rosak. Orang-orang yang mempunyai hati yang tidak ikhlas terhadap Allah tidak dapat merasa keburukan perbuatan-perbuatan mereka, kerana neraca baik dan buruk, bagus dan rosak di dalam hati mereka terumbang-ambing mengikut nafsu mereka dan tidak tetap teguh di atas dasar
Rabbaniyah. Oleh sebab itulah ayat diiringi dengan satu ulasan yang tegas dan benar. Ala innahum humul mufsidu nawalakin la yas'urun. Ayat ke-12, iaitu ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang sebenarnya orang-orang yang melakukan kerosakan, tapi mereka tidak sedar. Di antara sifat-sifat mereka lagi ialah memandang rendah kepada orang kebanyakan supaya diri mereka mendapat kedudukan palsu di mata orang ramai. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat ke-13. Dan apabila mereka diseru, berimanlah kamu sebagaimana berimannya orang-orang yang lain, mereka menjawab, patutkah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Ketahuilah sesungguhnya mereka lah sebenarnya orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui. Amatlah jelas bahawa dakwah yang dihadapkan kepada mereka di Madinah itu ialah dakwah supaya mereka beriman dengan ikhlas, jujur dan bersih dari kehendak-kehendak hawa nafsu, iaitu beriman dengan keimanan orang-orang yang ikhlas dan menganut Islam dengan seluruh jiwa raga mereka kerana Allah. Mereka membuka hati mereka kepada bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dan menerimanya dengan separuh hati dan ikhlas. Mereka lah orang-orang yang dijadikan contoh supaya kaum munafikun yang menerima dakwah itu beriman dengan seikhlas, sejelas dan seluruh keimanan mereka. Tetapi amatlah jelas bahawa kaum munafikun tidak sanggup memberi penyerahan jiwa raga yang seperti itu kepada Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahawa penyerahan yang seperti itu hanya layak dengan orang-orang yang miskin sahaja dan tidak layak dengan golongan atasan yang mempunyai kedudukan. Oleh sebab itulah mereka menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Patutkah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Lalu mereka diberi jawapan yang tegas dan penjelasan yang muktamad. Ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah sebenarnya orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui. Ayat 13. Bilakah si bodoh itu tahu dirinya bodoh? Dan bilakah si sesat itu sedar dirinya telah jauh dari jalan yang lurus? Kemudian diterangkan pula kelakuan mereka yang akhir yang menunjukkan betapa rapatnya hubungan kaum munafikun di Madinah dengan kaum Yahudi yang menaruh dendam itu. Mereka bukan sahaja berdusta dan menipu, malah menambahkan lagi dengan sifat-sifat yang lemah, jahat dan mengadakan pakatan sulit di dalam gelap. Dan apabila mereka menemui orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami juga telah beriman. Dan apabila mereka pergi secara rahsia kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kamu. Kami hanya mempersendakan orang-orang yang beriman saja. Ayat 14. Setengah-setengah orang menganggapkan perbuatan yang jahat dan keji itu sebagai suatu kekuatan dan sifat merancangkan tipu daya itu sebagai satu kepintaran. Sedangkan pada hakikatnya itulah sifat yang membayangkan kelemahan dan kerendahan diri. Kerana orang kuat yang sebenar bukannya orang jahat, bukannya orang yang pandai menipu, pandai membuat pakatan sulit dan pandai menjadi gunting dalam tipatan. Kaum munafikun yang pengecut menghadapi kenyataan hanya berpura-pura beriman ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari akibat yang buruk dan menggunakan sebagai tabir untuk menggugat orang-orang yang beriman.
apabila mereka berkumpul secara rahsia dengan syaitan-syaitan mereka. Galibnya ialah kaum Yahudi yang memperalatkan mereka untuk memecah belahkan barisan Islam, sebagaimana mereka memperoleh perbantuan dan naungan dari kaum Yahudi. Mereka lantas berkata, kami tetap bersama kamu. Apabila mereka pergi secara rahsia kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kamu. Kami hanya mempersendakan orang-orang yang beriman sahaja. Ayat 14. Yang ini dengan berpura-pura beriman dan percaya. Sebaik sahaja selesai Al-Quran menceritakan tindak tanduk mereka itu, ia terus mengancamkan mereka dengan ancaman yang menggegarkan gunung ganang. Ayat ke-15, iaitu Allah membalas sendaan mereka terhadap mereka dan membiarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka. Alangkah malangnya orang-orang yang dipersendakan oleh kuasa tertinggi yang menguasai langit dan bumi. Daya khayal akan membawa kepada satu pemandangan yang ngeri dan akibat yang menggentarkan hati apabila ia membaca kenyataan Al-Quran. Allah membalas sendaan terhadap mereka dan membiarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka. Yakni Allah membiarkan mereka meraba-raba di tengah jalan di mana mereka tidak mengetahui hujung penghabisannya, dan pada akhirnya tangan yang berkuasa itu pula akan menangkap mereka. Mereka laksana kumpulan tikus kurus yang terlompat-lompat dalam perangkap tanpa menyadari bahawa mereka berada dalam genggaman dan cengkaman yang kuat. Sendaan yang ngeri itu tentulah tidak sama dengan sendaan mereka yang lemah dan kerdil. Di sini juga ketara dengan jelas hakikat yang telah kami terangkan sebelum ini, iaitu hakikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengendalikan perjuangan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan di sebalik pengendalian ilahi itulah para mukminin yang menjadi hamba-hamba kesayangan Allah akan mendapat ketenteraman yang sempurna, dan musuh-musuh Allah yang sesat itu akan mendapat akibat yang ngeri, iaitu mereka akan dibiarkan simpang siur dalam kesesatan mereka. Mereka tertipu apabila Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan dan menangguhkan azab pencerobohan mereka untuk beberapa waktu. Sedangkan di sana mereka ditunggu nasib kesudahan yang menakutkan, tetapi mereka terus lalai dan sesat. Inilah kenyataan terakhir yang menggambarkan hakikat mereka dan sejauh mana kerugian mereka. Ayat 16, merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, maka tentulah perniagaan mereka tidak akan beruntung, dan tentulah mereka tidak akan mendapat hidayah. Mereka sebenarnya berupaya untuk mendapat hidayah, kerana hidayah itu memang ditawar kepada mereka dan berada di dalam tangan mereka. Tetapi mereka membeli kesesatan dengan hidayah, sebagaimana dilakukan oleh peniaga-peniaga yang paling bodoh. Dan tentulah perniagaan mereka tidak akan beruntung, dan tentulah mereka tidak akan mendapat hidayah. Di dalam pentafsiran seterusnya, pentafsiran ayat-ayat 17 ke 18, barangkali kita dapat memerhati bahawa ruang yang diambil untuk melukiskan gambaran golongan yang ketiga itu, golongan munafikun, adalah lebih luas dari ruang yang diambil untuk melukis gambaran golongan yang pertama, iaitu golongan mukminin, dan gambaran golongan yang kedua, iaitu golongan yang kafir. Kerana gambaran yang pertama dan yang kedua dalam salah satu sudut pengertiannya mengandungi kelurusan dan kesahajaan. Gambaran yang pertama ialah gambaran jiwa yang jernih, bersih dan lurus tujuannya. Gambaran yang kedua ialah gambaran jiwa yang gelap dan sesat tujuannya. Dan gambaran yang ketiga ialah gambaran jiwa yang berbelit-belit, sakit, berkompleks dan resah gelisah. Oleh itu,
ia memerlukan penjelasan yang lebih banyak supaya ia dapat dikenal dengan berbagai-bagai cirinya yang banyak. Penjelasan yang lebar itu menyarankan betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh kaum munafikun di Madinah untuk menggugatkan masyarakat Islam dan betapa teruknya kepenatan, kegelisahan dan kacau bilau yang dicetuskan oleh mereka. Di samping menyarankan betapa besarnya peranan yang dapat dimainkan kaum musyrikin setiap waktu di dalam barisan kaum muslimin, dan betapa perlunya segala permainan dan tipu daya mereka yang hina itu didedahkan. Untuk menambahkan lagi penjelasan, maka ayat-ayat yang berikut membuat perbandingan terhadap golongan al-munafikun ini dan mendedahkan tabiat mereka yang berubah-ubah dan terumbang-ambing supaya gambaran kelakuan mereka bertambah terang lagi. Ayat ke-18. Bandingan keadaan mereka samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api telah menerangi sekeliling mereka, tiba-tiba Allah padamkan api dan membiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu apa pun. Ayat 17. Mereka pekak, bisu dan buta. Kerana itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Ayat 18. Pada mulanya mereka tidak menolak hidayah, tidak menutup telinga mereka dari mendengar dakwah, tidak menutup mata mereka dari melihat, dan tidak menutup hati mereka dari berfikir dan memahami sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Tetapi akhirnya mereka memilih kesesatan dari hidayah setelah mereka memeriksa dan meneliti. Mereka laksana orang yang menghidupkan api. Apabila cahaya api menerangi mereka, mereka tidak mahu mengambil faedah darinya. Sedangkan dahulunya mereka mencari api. Di waktu inilah Allah menghapuskan cahaya yang dicari dan ditinggalkan mereka itu. Dan membiarkan mereka tidak dapat melihat sesuatu apapun di dalam gelap gelita sebagai balasan terhadap perbuatan mereka yang menolak cahaya itu. Telinga, lidah dan mata dijadikan untuk menerima gema, bunyi dan cahaya, dan untuk mengambil faedah dari hidayah yang nur. Telinga, lidah dan mata dijadikan untuk menerima gema, bunyi dan cahaya, dan untuk mengambil faedah dari hidayah dan nur. Tetapi mereka mensia-siakan telinga mereka, lalu mereka menjadi pekak. Mereka mensia-siakan lidah mereka, lalu mereka menjadi bisu. Mereka mensia-siakan mata mereka, lalu mereka menjadi buta. Dan oleh kerana itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran dan hidayah, dan tidak dapat menemui nur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.